bukakan satu surah kepada beliau, surah yang dinamakan surah Fussilat. Kenapa surah Fussilat? Surah Fussilat ini surah yang dibacakan daripada Nabi SAW kepada seorang lelaki yang paling cerdik dan paling tua di kalangan orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah tak mampu berucap dengan Nabi SAW, tak mampu lawan dengan Nabi SAW. Akhir sekali mereka mencari siapakah orang yang paling cerdik di antara mereka, yang paling hebat dan paling berwibawa, supaya orang ini dapat jumpa dengan Nabi SAW dan mudah-mudahan dapat deal dengan Nabi SAW. Datang orang yang digelar Abu Urwah, ataupun nama beliau Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia Muhammad, aku datang nak bincangkan dengan kau beberapa perkara. Nabi SAW layan dengan baik. Abu Urwah, sila duduk, kau tetamu aku, layan dalam keadaan yang baik. Kata Abu Urwah ini, wahai Muhammad, kau perasan ke tidak? Kita berdua ni satu rukun, satu bahasa, satu kabilah yang sama. Tapi kau perasan ke tidak, semenjak engkau menjalankan kerja-kerja dakwah engkau ni, buat kita makin berpecah. Kita tak macam dulu lagi. Dulu kita bersatu, sekarang kita dah berpecah. Kau perasan ke tidak? Maka aku datang untuk menjadikan kita bersatu semula. Jadi aku nak berikan pada kau beberapa tawaran yang mungkin kau boleh fikirkan. Datang dalam keadaan yang baik, diplomasi. Tawaran aku yang pertama, kalau agama yang kau suruh ini agama yang inginkan kepada kekayaan, nak tak akan menjadikan engkau orang paling kaya sebenarnya engkau. Bahkan tak cukup dengan kekayaan yang engkau kaya, kami akan bawa kekayaan kami berikan semua pada engkau supaya engkau jadi orang paling kaya di engkau. Itu tawaran kami yang pertama. Dengan syarat tinggal dakwah. Syarat yang kedua, nak tak, kalaulah agama yang engkau suruh ini agama yang nakkan kepada kuasa, maka kami nak jadikan engkau orang yang paling berkuasa. Kami lantik engkau jadi ketua kami, tapi dengan syarat tinggalkan dakwah engkau. Yang ketiga, kalaulah agama engkau ni sukakan juga pada kecantikan dan engkau sendiri tertarik pada mana-mana perempuan yang terdapat di Mekah ini, pilih mana perempuan yang paling cantik dan saya isteri kami pun kami sanggup cerai dan berikan pada engkau, dengan syarat tinggalkan agama engkau. Tapi kalau tiga tawaran ini engkau tak nak terima, maka kami akan berikan tawaran yang keempat, dan tawaran yang keempat ini adalah tawaran yang wajib. Apa dia tawaran yang wajib ini? Disebabkan engkau menolak tiga tawaran yang utama, kami berikan tawaran yang wajib, iaitu kami nak keluarkan duit poket kami sendiri, nak bawa engkau pergi berubat dengan mana-mana bohong yang paling mudah, sebab engkau dah gila, tak nak terima tiga tawaran yang utama. Nabi SAW sebut, wahai Abu Urwah, dah habis tawaran kau. Kata Abu Urwah, dah habis. Apa kata engkau dengar pula tawaran yang aku boleh berikan pada kau? Kata Abu Urwah, sebab dia datang dalam keadaan yang baik. Apa salahnya? Maknanya dia buka hati dia untuk cuba nak dengar tawaran yang diberikan kepada beliau daripada Nabi SAW. Nabi bacakan surah Fussilat. Hamim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ya'qilun. Hamim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin yu'minun. Hamim, inilah kitab Al-Quran yang kami perincikan satu persatu. Kitab fussilat ayatuhu, Qur'anan, kitab Quran Arabiyyan, dalam bahasa Arab. La'allakum yaqilun, mudah-mudahan mereka akan memikirkan tentang Al-Quran ini. Dibacakan surah Fussilat sampai ayat yang ke-13 dalam surah Fussilat, pada ayat yang berbunyi, wa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa samud. Wahai Muhammad, kalau mereka berpaling daripada engkau, maka berikanlah ancaman yang Allah akan ancam mereka dengan pekikan yang akan dipekikkan kepada mereka, sebagaimana pekikan yang diberikan kepada kaum 'Ad dan kaum Samud, yang menyebabkan semua mereka akan mati. Sampai ayat yang ke-13, Abu Urwah takut. Dia angkat tangan, letak dekat mulut Nabi dengan mengatakan, cukup wahai Muhammad, aku tak sanggup lagi nak dengar benda yang kau baca. Lari balik. Bila lari balik, bertemu dengan kaum dia. Kaum dia tanya, Abu Urwah, apa yang berlaku? Kata Abu Urwah, aku rasa kita tak payah lawan dengan Muhammad. Hari ini kalau kita hina, dialah yang akan menjadikan kita mulia. Dan hari ini kalau kita jatuh pada mana-mana tempat, maka yang menyelamatkan kita tak lain dan tak bukan adalah Muhammad ini. Maka aku istihadkan aku sebahagian daripada pengikut-pengikut Muhammad.
Jadi saya bila saya baca cerita tu, saya dengan harapan keberkatan surah Fussilat, mudah-mudahan dia akan terkesan untuk dia masuk Islam. Dia dengar surah Fussilat dan satu benda yang cukup menakjubkan. Kali pertama saya tengok orang yang tak pernah dengar Al-Quran, dia dengar Al-Quran, dia menangis seesok-esok. Si Al-Quran ini kali pertama dengar Al-Quran boleh menangis sampai menundukkan kepala. Saya kata cukup Al-Quran untuk hari ini balik dahulu surah Yasin, dengar elok surah Yasin, kemudian minta mesej dekat saya apa yang berlaku dekat awal lepas tu. Saya dah ingat dia nak balik 3-4 hari baru dia nak mesej, mungkin dia tak mesej langsung. Tapi setengah jam selepas dia balik, dia hantar mesej, Ustaz, kenapa saya menangis dan kenapa saya sebab saya tak tahu bila saya dengar surah Yasin itu menjadikan tubuh badan saya bergetar. Dan kali pertama dia datang ke surau Bibiyu. Kali pertama kebetulan malam tu malam Jumaat, mereka baca Yasin ramai-ramai. Dia duduk dalam tu, sama juga dia kata dia menangis ketika mana mendengar mereka baca Yasin. Dan kali pertama dia solat, iaitu solat asar. Kali pertama solat asar, kali pertama itu juga dia menangis ketika mana dalam solat. Kali yang seterusnya dia menangis juga setelah dia menghafal surah Fatihah. Kali pertama dia membaca surah Fatihah di dalam solat, maka menyebabkan dia menangis pula bagi kali yang seterusnya. Ini yang kita katakan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Sebab tu yang kita nak, tujuan cerita ni nak ceritakan kepentingan, kelebihan masjid. Sebab tu yang dituntut sangat-sangat untuk kita datang ke masjid, supaya nak tak nak mudah-mudahan Allah akan jadikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, iaitu sukakan kepada benda-benda yang baik. Saya selalu cerita pengalaman bapak saya. Bapak saya dia suka makan durian. Makanan yang terakhir masuk dalam mulut dia sebelum dia meninggal adalah durian. Nenek saya suka makan roti canai. Perkataan yang terakhir dia sebut sebelum dia meninggal nak makan roti canai. 2 minggu dah tak cakap, tiba-tiba bercakap nak makan roti canai. Ambil roti canai letak kat atas bibir mulut, tiba-tiba meninggal dalam keadaan roti canai letak kat bibir mulut. Ini yang kita katakan, apa yang kita suka itulah kita akan meninggal. Sebab tu carilah benda yang kita suka, itu benda yang Allah suka juga. Cari benda yang Allah suka, antaranya keberadaan kita dalam masjid sekurang-kurangnya tak boleh selalu. Ambil waktu-waktu yang paling berharga. Waktu yang paling berharga 2 waktu, Asyak dengan subuh. Ini 2 waktu yang paling terbaik. Waktu-waktu yang paling hebat. 2 rakaat sebelum solat fajar, melangkah kaki dalam keadaan gelap gulita datang ke masjid. Ini semua membantu kita ketika mana kita berada di hari yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu mukadimah kita pada malam ini. Baru nak masuk tajuk. Okey, tajuk kita masuk lagi. Tajuk kita malam ini kita nak cerita pasal IS. Kita nak cerita pasal Syiah. Kita nak cerita pasal hadis palsu. 3 topik yang besar nak dijadikan satu. Sebenarnya start saya ceritakan senario benda yang umum. Baik, yang pertama sekali kita tengok keadaan kita umat Islam pada akhir ini, keadaan yang cukup menyedihkan. Di mana-mana seakan-akan Islam itu tidak ada harga. Islam tak ada harga. Seakan-akan begitu keadaan yang berlaku. Pergi kat mana-mana orang akan salahkan kita. Bahkan bila sebut Islam, maka yang akan nampak image yang negatif. Bukan sekadar orang bukan Islam, bahkan ada orang Islam sendiri yang kadang-kadang memandang negatif pada agama. Tuan-tuan boleh lihat pesan daripada draft hudud di Kelantan, apa yang berlaku. Di sana kita dapat lihat pesan daripada hudud tadi. Timbul di sana orang-orang yang namanya Islam tapi menentang. Ada orang yang kadang-kadang kita tak sangka-sangka tiba-tiba menyokong. Dan ada yang nampak Islam tapi tiba-tiba dia menolak. Pelbagai jenis orang dekat situ. Maka bila sebut Islam, maka pandangan negatif yang akan timbul. Baik, saya bacakan satu hadis. Hadis ini hadis yang cukup terkenal. Hadis diriwayatkan daripada Sauban. Sauban ini salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang mana beliau Sauban ini orang yang tersayangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang beliau kepada Nabi, sayang yang sukar nak digambarkan, yang terlalu dahsyat. Seakan-akan seorang ibu yang sayangkan kepada bayi dia yang masih kecil ketika mana dipisahkan, kerinduan yang begitu pokok. Pernah disebut dalam satu riwayat bagaimana satu hari Sauban datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia sampai dekat muka pintu masjid dalam keadaan menangis. Nabi SAW tanya dia, apa yang berlaku pada kau wahai Sauban?
kata Sauban, ya Rasulullah, aku tak tahan, tak dapat nak menanggung kerinduan aku selama beberapa hari kerana tak dapat melihat engkau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada dia, al-mar'u ma'a man ahab. Kasih sayang yang engkau berikan kepada aku, disebabkan engkau jadikan aku orang yang paling engkau sayang, maka ingat engkau akan berada dengan orang yang engkau sayang ketika mana berada di akhirat. Seorang sahabat bila mana Nabi SAW menceritakan yang dia akan berada dengan Nabi SAW. Kata beliau, ya Rasulullah, aku orang yang biasa. Aku takut nanti aku hanya dapat bersama dengan engkau ketika mana berada di dunia, tetapi ketika mana berada di akhirat aku tak dapat nak bersama dengan engkau. Maka kata Nabi SAW, tanya beliau, siapa yang kau sayang? Katanya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling aku sayang dalam hidup aku melainkan engkau lah ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan berada dengan orang yang dia paling sayang. Sayang kepada Nabi SAW melayakkan kita berada dengan Nabi SAW. Sauban, hadis yang terkenal dinamakan hadis ini hadis Sauban. Kata Sauban, satu hari aku mendengar Nabi SAW menyebut, yushikul umam an tatada'a kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Kata Nabi SAW akan datang di akhir zaman kelak, akan menimpa umat Islam di akhir zaman kelak satu zaman. Zaman bagaimana yang menimpa umat Islam itu? Apa keadaan umat Islam pada waktu tersebut? Al-akalatu ila qas'atiha. Umat Islam diumpamakan sebagai al-akalah, iaitu diumpamakan sebagai satu makanan yang berada di tengah-tengah, dan makanan tersebut dikerumuni oleh pemangsa-pemangsa. Seakan-akan daging yang dikerumuni oleh harimau, singa, binatang-binatang pemangsa. Seakan-akan gula yang dikerumuni oleh semut-semut. Nabi SAW mengumpamakan umat Islam di akhir zaman begitu keadaannya. Takkah kita rasa begitu hari ini? Kadang-kadang kita tengok orang yang kita tak sangka, tengok orang yang biasa mungkin hidup bersama-sama dengan kita, tapi dia boleh jadi musuh kepada kita. Bahkan hari ini, mana-mana agama-agama, sama ada agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian, agama Yahudi, semua agama-agama ini seakan-akan nampak di sana mereka menyusui. Secara tak langsung mereka boleh bersatu untuk menolak apa sahaja yang datang daripada Islam. Ini yang Nabi SAW di akhir zaman begitu keadaannya. Sampai ada orang yang tak nak pergi komplain kenapa azan daripada masjid kuat-kuat sangat, kami tak nak dengar. Orang komplain berkaitan tentang azan, orang komplain berkaitan tentang Quran, orang komplain berkaitan tentang ceramah, orang komplain berkaitan tentang cara pengamalan Islam. Siapa tahu, siapa ada anak-anak yang ambil bidang perhotelan, lepas dia dapat kerja, dia pergi kerja mana-mana hotel. Rasa-rasa anak kita yang kerja hotel boleh pakai tudung tak? Tak boleh pakai tudung. Carilah mana-mana hotel. Siapa yang duduk kat Penang, dia tahu ada batu seringgi tu. Semua tak membenarkan Islam. Walaupun kau Islam, kau nak kerja dengan kami, kau kena buka tudung. Dahulu di Melaka, kilang-kilang yang ada kat Melaka dahulu, sehingga tak dibenarkan untuk menunaikan solat Jumaat sampai ke tahap yang segitu. Hari ini dah boleh. Tapi sebelum ini tak dibenarkan. Siapa orang yang pernah kerja dekat Infineon zaman sebelum ini, tak dibenarkan mengizinkan mereka untuk keluar untuk solat Jumaat. Maknanya satu sudut mereka sampai ke tahap mereka memusuhi kita. Hari ini apa saja yang berlaku, contoh kapal terbang yang baru terjatuh, tiba-tiba pula ura-ura mengatakan yang pilot kapal terbang tu berkeinginan nak masuk Islam. Ada yang mula nak kaitkan punca dia bagi jatuh kerana dia ni Islam. Islam saja semua kan nampak buruk di mata semua manusia-manusia yang lain. Nabi kata ini akan berlaku kepada umat Islam. Kita akan berada pada satu zaman yang cukup pelik. Kepelikan kita pada hari ini sampai ke tahap benda yang paling simpul pun pelik. Contoh benda yang paling simpul iaitu dalam Arab, salam. Bagi salam, siapa pernah pergi pasal salam bagi salam untuk orang bagi salam? Siapa pernah bagi salam waktu dia naik bas? Naik bas panorama faham, naik bas, Assalamualaikum. Dua saja orang akan kata, yang pertama gila, yang kedua dia tak suka. Kalau kita bagi salam, orang tak rasa pelik. Kerana Nabi SAW menyebut al-Islam bada al-Islamu gharibun fasayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan pelik ataupun keadaan dagang dan akan berakhir dalam keadaan dagang.
dan berbahagialah orang-orang yang gagah ataupun orang yang pelik. Dan ini hakikat. Orang yang nakkan pada agama dianggap manusia pelik, dianggap musuh kepada orang yang tak nak kepada agama. Dan ini hakikat yang berlaku. Baik. Kemudian saya kata nak sahabat Nabi radhiyallahu anhu majma'in masih pelik. Awamin qillatunna yawma idza ya Rasulullah. Adakah kami pada hari tersebut jumlah kami terlalu sedikit? Adakah kita umat Islam pada waktu sekarang ini jumlah kita terlalu sedikit? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum husa'un ka husa'is sayl. Tetapi kamu pada hari tersebut jumlah kamu bukanlah sedikit, jumlah kamu terlalu banyak, tetapi banyak kamu diumpamakan seakan-akan buih yang berada di lautan. Para muhaddisin membahaskan hadis ini kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kita umat Islam sebagai buih yang berada di lautan. Di antaranya apa yang ada pada sifat buih. Sifat buih yang pertama, tidak ada harga. Begitulah keadaan umat Islam pada hari ini, seakan-akan kita tak ada harga. Walaupun pada asalnya harga kita cukup mahal, seakan-akan kita tak ada harga. Baik, yang kedua, sifat yang ada pada buih kotor. Dan begitulah juga hakikat. Ramai di antara kita yang sukakan pada kotoran. Bayangkan tengok daripada seluruh penduduk, mungkin orang ni berapa ribu orang, belah-belah ribu, mungkin puluhan ribu, tapi berapa dekat yang berada kat dalam masjid. Dalam keadaan kita kata terlalu banyak program-program kebaikan, tapi program-program yang tak baik lebih banyak lagi diadakan dan orang sukakan pada program-program yang macam ini. Lepas tu pagi tadi saya sebut, saya kata ada orang, kalau kita tengok hari ini kita sanggup berhabis duit, tapi dengan habis duit kita bukan menyebabkan kita masuk syurga, tapi menyebabkan kita masuk neraka. Sedangkan nak masuk neraka tak ada duit pun boleh masuk neraka. Tapi orang sanggup berhabis duit dengan duit yang dia habiskan menyebabkan dia masuk dalam neraka. Contoh kita katakan, datang ke masjid sampai saja dekat depan pintu, noja minta, apa kata noja? Nak duduk lama-lama kat masjid. Kita pun cakap sampai waktu isyak. Maghrib sampai waktu isyak lebih kurang sekitar 2 jam. 2 jam, 1 jam 10 ringgit, 2 jam 20 ringgit. Bagi resit, bagi duit 20 ringgit, bagi resit. Duduk pula kita pegang Quran, dia datang pula nak baca Quran, nak berapa line nak baca? Nak baca 2 line. Selai RM1, 2 line RM2. Bagi pula resit baca Quran, RM2 nak baca Quran. Nak buat apa lagi? Nak sembahyang. Berapa rakaat nak solat? Qabliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, 4. Isyak pun sama, qabliyah dengan ba'diyah. Semua 8 rakaat, 8 rakaat, 1 rakaat RM1, 8 rakaat RM8. Buat keluar pula resit RM8, bayar lagi pula. Oh, kalau macam tu jenuh. Maknanya kena sediakan duit banyak sebab nak masuk syurga ni. Tapi tak. Sedangkan hari ini yang berlaku, kita habiskan duit, kebiasaannya duit yang dihabiskan itu semua jalan-jalan membawa pergi ke neraka. Orang yang nak, contohnya nak pergi karaoke, tak ada karaoke yang free. Karaoke satu lagu RM2. Nak menyanyi satu lagu RM2. Nak pergi ke gelap malam, masuk kena bayar, minum kena bayar. Sedangkan orang yang nak buat pahala, nak cari keberkahan, nak cari pahala tanpa perlu membayar pun dia boleh buat. Bagaimana kisah seorang sahabat Nabi dalam satu peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk berlaku, waktu tersebut Nabi beritahu siapa yang ada kelapangan wang ringgit, harta benda, datanglah, infaklah kepada kita jemaah untuk kita gunakan pada perjuangan Islam. Maka ramai orang-orang yang ada duit, ada harta datang berikan harta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Datang dalam keadaan menangis. Apa kata dia, ya Rasulullah? Aku minta maaf sangat-sangat, aku tak ada benda aku nak bagi kepada agama. Tak ada benda, aku miskin. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak didik para sahabat untuk suka memberi. Nabi tanya kepada beliau, apa kata Nabi? Apa yang kau ada? Kata dia, ya Rasulullah, aku hanya ada biji buah kurma. Nabi kata, buat sini buah kurma kau. Dia bagi kat Nabi. Nabi belah buah kurma dia 2 belahan. Nabi ambil sebelah dan Nabi bagi balik kepada dia sendiri. Apa kata Nabi? Tasaddaqu walau bisyaqi tamrah. Sedekahlah kamu walaupun separuh biji buah kurma. Dalam riwayat yang lain, ittaqun nar walau bisyaqi tamrah. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun dengan sebelah biji buah kurma. Datang pula orang yang lain datang jumpa Nabi sama keadaan, nangis, tak ada benda boleh bagi. Apa kata Nabi SAW? Wa kullu tahmidi fahiya sadaqah, wa kullu tahlili fahiya sadaqah, wa kullu rizqi yamshuna ila al-masjid
fahiya sadaqah. Kalau engkau tak ada sedekah wang ringgit, tak ada sedekah harta benda, ucapan alhamdulillah sedekah, ucapan Allahu akbar sedekah, ucapan la ilaha illallah sedekah. Dua tapak kaki melangkah pergi ke masjid juga diumpamakan sebagaimana sedekah. Wa imatatul adza 'ala tariq fahiya sadaqah. Buang duri ke atas jalan pun dinamakan sebagai sedekah. Nampak? Sebab tu kita katakan nak masuk syurga, tidak ada alasan pun untuk kita mengatakan susah nak masuk syurga, kerana nak masuk syurga tak memerlukan kepada duit untuk kita dah boleh masuk syurga. Berbeza dengan masuk ke neraka, kebiasaannya memerlukan kepada kos untuk masuk ke dalam neraka. Baik, ini yang kita katakan kepentingan kita dalam bab ni. Kita nak cari biar kita jadi orang yang pelik pun tak apa, dan di pelik kita ni pelik yang dekat pada Allah. Para sahabat rasa pelik sehingga Nabi mengatakan kamu ramai kamu tak mendatangkan apa-apa, kerana ramai kamu seumpama bumi yang berada di dalam. Akhir sekali Nabi SAW sambung kata Nabi, wala yad'anna Allahu ala qulubi aduwikum al-mahabbata minkum. Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keluar daripada hati musuh-musuh kamu perasaan takut kepada orang Islam. Hari ini musuh Islam tak takut kepada kita. Bahkan Nabi mengatakan pada saat itu orang bukan Islam tak takut kepada orang Islam, kerana Allah telah cabut keluar daripada perasaan takut dan gerun mereka kepada umat Islam. Cuba tengok pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim billah. Zaman Khalifah Al-Mu'tasim billah, seorang perempuan diganggu oleh seorang kafir. Dia hanya menyebut satu patah perkataan saja. Ya Mu'tazimah, wahai Mu'tazim, tolong datang bantulah aku. Maka turun beribuan tentera kerana seorang perempuan diganggu. Tapi hari ini apa yang berlaku kepada kita? Kadang-kadang kita sendiri tak dapat nak bantu sahabat-sahabat kita yang berada di Rohingya. Mati bergelimpangan. Kanak-kanak dipijak, siapa tengok dalam Facebook gambar bayi, budak kecil. Datang seorang lelaki naik satu kaki letak kat leher, satu lelaki pijak dekat perut. Allahu Akbar. Tak gambar kita dah tengok ni. Gambar-gambar yang bagaimana mayat-mayat bergelimpangan ni kat dalam sungai. Gambar-gambar mayat-mayat yang dibakar, hidup-hidup dibakar. Kat mana tempat? Bukan jauh dengan kita. Rohingya itu. Apa kita boleh buat? Tak boleh buat apa. Hanya sekadar tengok, hanya mengeluarkan perkataan kasihan saja. Kasihan. Ini hakikat yang berlaku pada kita. Dan orang bukan Islam sedikit pun mereka tak rasa berun kepada umat Islam pada hari ini. Baik. Kemudian apa lagi? Wala yahdafanallahu ala qulubikum al-wahd. Kemudian Allah campakkan pula masuk ke dalam hati umat Islam pada waktu tersebut satu penyakit. Penyakit apa? Penyakit al-wahd. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahd ya Rasulullah? Apakah itu penyakit al-wahd wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyakit al-wahd itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, iaitu cintakan kepada dunia dan takutkan kepada mati. Astagfirullah. Ini punca masalah yang berlaku kepada kita. Punca yang pertama sekali ialah kita tidak ada kesatuan. Tidak ada kesepakatan, tidak ada kesatuan di antara umat Islam. Ada orang tanya saya satu soalan. Respon Ustaz berkaitan tentang isu Saudi dan juga sekutu-sekutunya. Saudi, kemudiannya pula Mesir, Jordan, Qatar, UAE, masing-masing pakat pergi Sogang Yaman. Sogang siapa? Iaitu Al-Houthi. Al-Houthi iaitu satu puak Syiah, minoriti Syiah yang terdapat di Yaman. Dia orang pergi Sogang di sana kerana atas dasar nak bantu pengikut Sunni dan waktu yang sama nak serang Syiah. Apa pandangan saya? Saya kata pandangan yang baik, satu benda yang bagus dibuat. Sepatutnya benda ni dibuat lagi. Tetapi kenapa terpilih? Kenapa hanya membantu Yaman sedangkan Palestin daripada dulu kenapa tak buat benda yang sama? Kenapa tak dibantu Hamas? Apakah kurangnya Hamas berbanding dengan pengikut Sunni di Yaman? Kenapa tak dibantu Hamas dalam keadaan mereka memerangi Israel yang paling musuh Islam paling besar sekali? Kenapa tak dibantu? Itu yang pertama, soalan yang kita pernah ajukan kepada Saudi. Yang kedua, apa yang berlaku di Mesir ketika mana Morsi dijatuhkan, sedangkan Morsi itu dia bukan nak buat benda yang merosakkan negara, bahkan banyak penambahbaikan yang dia telah buat pada waktu tersebut. Banyak benda, terutama dalam aspek agama.
Tetapi kenapa dia berpakat, Saudi juga yang berpakat sehingga memberikan bantuan dana kepada Sisi untuk dia menang dalam pilihan raya tersebut, dan mereka mengiktiraf Sisi pada waktu tersebut. Kenapa dibuat dalam keadaan seolah-olah kita katakan terpilih dalam hal ini. So saya kata kalau betullah Saudi itu ikhlas, kalau mereka boleh membantu Sunni di Yaman dan mengebom bahawa Syiah iaitu di sana, kenapa tidak dibantu benda yang sama kepada Palestin, kepada Syria hari ini, yang sampai ke hari ini isunya masih lagi belum selesai. Saya berada di Syria tahun 95 sampai 99. Syria ini satu negara yang dasar kerajaannya adalah sosialis. Sosialis ini adik kepada komunis. Sebab apa cerita dia? Cerita makan, minum, kebajikan. Cerita hidup kat dunia, dia tak sampai ke akhirat. Mana-mana sistem, baik sistem sekular, baik sistem apa-apa ideologi yang ada kat atas dunia, selain daripada ideologi Islam, maka sistem itu umpama sistem yang hanya sekadar membincangkan soal makan, minum, tempat tidur, tempat kediaman, cara nak hidup dekat dunia. Dan mereka memisahkan di antara dunia dengan akhirat. Itu jelas. Sebagaimana sosialis. Sosialis ini adik pada komunis. Siapa masuk ke Syria, kita akan dapat tengok patung-patung dia. Kebanyakan setiap Ramadan akan ada patung. Patung kalau kita kat sini pelik ni kalau buat patung. Patung contoh macam kita katakan kita pun duduk Bukit Buang, saya dekat Tok Ali. Buat dekat Ramadan dekat Bukit Buang ni gambar Tok Ali, patung besar Tok Ali. Sudah jadi macam tu. Ni dia orang buat setiap tempat sehingga kan tangga jabatan kerajaan, setiap tangga jabatan kerajaan dia akan ada tangga. Setiap tangga, kepala tangga itu adalah kepala gambar singa dan juga gambar presiden iaitu Hafid Al-Assad ataupun Bashar Al-Assad. Gambar patung semua patung tangan begitu. Dia punya kawat juga dia ikut Rusia, tangan kawat dia begitu. Setiap robot ada patung dia. Apa begitu. Dan setiap tembok-tembok akan ditulis kata-kata semangat. Antara kata-kata yang ditulis Birruh Bidam Nafdi Ia Asad. Dengan darah, dengan jiwa dan juga dengan darah kami akan mempertahankan engkau wahai Asad. Maknanya dia buat secara paksaan kepada rakyat dia untuk patuh dan taat. Siapa pun tak benar untuk melawan walaupun sesiapa. Sebab dia kontrol ekonomi. Siapa pun tak boleh jadi kaya, dialah yang tentukan. Dan dia berikan banyak subsidi. Roti harga murah. Tak ada duit macam mana sekalipun tetap boleh hidup. Gula dia subsidi, roti dia subsidi, tepung dia subsidi, sekolahnya free, semua benda free. Sehingga paling dahsyat sekali, dia tidak antara negara yang tidak mempunyai bank. Siapa masuk ke Syria, kita akan jumpa kedai-kedai yang menjual PTBC. Penuh kedai-kedai itu jalan jual PTBC. Sebab dia tak ada bank. Bank dia ada satu saja, bank untuk cetak duit. Adapun bank untuk simpan duit, tak wujud. Kepalikan. Kepalikan yang kedua, antara negara yang mempunyai penjara tapi penjara tak tahu kat mana. Penjara tak jumpai kat mana tempat penjara, kita tak akan jumpa. Siapa yang masuk penjara, maka dia takkan keluarga tak boleh pergi nak pergi ziarah, tak tahu penjara dia kat mana. Dia memang sistem diktator macam tu. Bahkan kalau siapa yang ramai ulama-ulama yang ditangkap, sehingga kan pada zaman kami orang-orang tidak dibenarkan menyimpan janggut dan jambang. Sebab tu dapat dikenali di antara pelajar Syria dan pelajar-pelajar negeri negara yang lain pada penampilan. Kami biasanya kami akan pakai kot, kami tak akan pakai kopiah. Sehinggalah zaman anak kepada Hafid Al-Assad, abang kepada Bashar, iaitu yang bernama Basil. Basil ini dia tiba-tiba dalam dua orang anak lelaki, seorang nak kepada agama, iaitu Basil. Basil menyenangkan pada Islam. Bila Basil menyenangkan pada Islam, Basil simpan jambang, barulah rakyat dibenarkan simpan jambang dan jambang. Sampailah ke satu tahap, bila anak dia menyenangkan pada agama, ada komplot. Dia cerita sekadar dakwaan mengatakan dia sendiri yang telah membunuh anak dia sendiri dengan dibuat seolah-olah macam aksiden yang berlaku. Kereta anak dia jatuh kau, akhir sekali meninggal. Dan selepas daripada itu, bila mana dia matinya Hafid Al-Assad, barulah dinaikkan anaknya iaitu Bashar Al-Assad. Negara yang seakan-akan kita duduk pada negara tahun 60-an. Kereta semua kereta lama, kereta Batman kita panggil, Mercedes panjang, kereta kuda, kalkai, bicycle yang banyak, taksi semua taksi buruk. Kita tak akan jumpa taksi yang ada aircon. Tak ada biji pun taksi ada aircon, semua jenis yang tak ada aircon. Duitnya $100 ditukarkan dapat $5,000
pound Syria. Kemudian pelacurnya nak buat jahat, silakan. Masjid hanya tempat nak ceritakan benda agama dalam masjid. Luar masjid habis, tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Kemudian kalau nak jadi jahat, silakan nak jadi jahat macam mana seperti. Kadang kita naik taksi, daripada taksi kita ambillah katalog kat atas tu. Kita ingat katalog tinggal mampu, ambil katalog kau tengok. Tengok gambar pun gambar perempuan. Kau pilih mana perempuan yang kau nak. Pelacur. Yang baiknya pun banyak, yang tak baiknya pun banyak juga kalau dalam agama masyarakat asal. Sampailah satu ketika berlaku isu bila mana revolusi yang berlaku di Mesir. Berlaku revolusi di Mesir bila media massa memainkan tunjuk perasaan tu nak gulingkan Husni Mubarak, terkesan sampai ke Syria. Di antaranya budak-budak kecil. Budak-budak kecil dia tengok TV, dia hafal beberapa patah perkataan yang digunakan di Mesir. Dia dapat cat. Apa dia buat? Dia ambil cat pergi sebut dekat dinding. Tulis perkataan semangat revolusi yang ada kat Mesir, pergi tulis kat dinding. Polis datang cari budak yang tulis. Akhir kali ditangkap budak. Budak berusia 12 tahun. Ditangkap budak itu, dimasukkan di dalam penjara. Keluarga datang cari. Dia orang kata tak, budak itu dituduh kerana dia cuba nak rokok anak ketua polis. Dia buat dakwaan, sengaja dia buat dakwaan begitu. Akhir sekali dia hantar pulang mayat budak itu. Rupa paras dan pun bertukar disebabkan azab yang telah diberikan ketika mana berada dalam penjara. Rakyat mula bangun. Mayat kawasan tu kawasan yang tempat lahirnya Imam Nawawi, berdekatan dengan satu tempat nama. Rakyat bangun lawan kerajaan dia. Akhir sekali datang berjangkit kepada bandar-bandar yang lain sehinggalah mereka ramai-ramai nak jatuhkan Bashar. Dia dah mula goyang. Akhir sekali Amerika nampak di sana kita perlu buatkan sesuatu. Apa yang mereka buat? Bahaya kalau Bashar al-Assad jatuh, maka yang naiknya adalah orang yang pro kepada Islam, kesannya adalah kesan kepada sekutu mereka Israel yang berada dekat. Syria dengan Israel itu jiran. Yang memisahkan adalah Bukit Golan. Bukit Golan saja yang memisahkan. Bukit Golan pun asal Syria punya. Israel nak ambil, Syria pertahankan, datang PBB. Kenapa bergaduh ni macam anak-anak bergaduh? Kenapa bergaduh? Israel kata kami nak ni tempat kami. Syria kata tak, ni tanah kami. PBB kata tak apalah, berjadilah kita bagi adil, ambil semua sebelah. Syria ambil sebelah, Israel ambil sebelah. Tak pasal Israel dapat ambil sebelah. Dan tempat yang dapat dekat Israel tempat yang paling subur sekali. Tempat paling subur sekali. Sampai ke hari ini tempat tu masih dipunyai oleh Israel. Apa sekali kita tengok keadaan ini semua adalah antara kerja-kerja Amerika yang berada di sebalik cerita ini. Siapa yang pasal isu di Afghanistan ketika mana Mujahidin mula bangkit waktu tersebut, Amerika dan Rusia bergaduh. Rusia kuasa besar, Amerika kuasa besar. Jadi dia iri hati kepada Rusia. Apa dia buat? Dia masukkan senjata banyak ke Afghanistan supaya orang Islam dapat lawan tentera Rusia. Jadi dia boleh remeh, dia tak payah lawan, orang Islam yang akan pergi lawan. Akhir sekali Rusia jatuh. Dia nampak Mujahidin bahaya sebab Mujahidin nak tubuhkan negara. Dia cuba kerimkan pula satu puak yang dinamakan sebagai Taliban. Puak Taliban, maka jadikan kacau bilau. Akhir sekali Taliban tak dapat, Mujahidin tak dapat. Yang dapat proksi Amerika, iaitu Karzai. Proksi dia dapat tempat untuk presiden, jadi presiden Afghanistan. Apa yang dia buat di Iraq sama juga. Dijatuhkan Saddam Hussein. Kemudian dinaikkan orang dia. Yang dinaik dia pula adalah orang Syiah. Dan dia tahu sebab bila dia naik Syiah, walaupun Syiah minoriti, sengaja dinaikkan Syiah, tujuannya supaya Sunni dan Syiah bergaduh. Akhir sekali orang betul-betul bergaduh, sehingga ulama-ulama Sunni dibunuh. Salah seorang syekh saya, bekas mufti Iraq, Syekh Abdul Malik As-Sa'di, abangnya Syekh Abdul Hamid As-Sa'di, dibunuh ke rumah dia. Siapa yang bunuh? Syiah bunuh. Sebab tu antara yang bahaya hari ini antaranya Syiah. Bukan sekadar bahaya pada hakikat, bahkan bahaya dalam bab kerana mereka ini di sebalik tabir mereka juga bersekongkol dengan musuh-musuh Islam yang lain untuk menyerang kepada kelompok Sunni. Dari segi akidah memang kita dah tahu dan terkeluar. Banyak dalam bab Syiah ini antaranya memaki hamun para sahabat, mengkafirkan para sahabat, sehingga diceritakan bagaimana orang Syiah dia tak akan masuk pintu Babul Ummah. Babul Ummah. Pintu Babul Ummah ni di Mekah ada satu pintu masuk. Di Madinah ada satu pintu masuk.
Pintu masuk ni nama Babu Umar. Ada Bab Abu Bakar, ada Bab Umar, pintu Umar. Pintu Umar orang Syiah dia takkan lalu kalau saja ni, kerana benci dia kepada Umar, dia takkan lalu. Dan benar sebagaimana apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, syaitan takut kepada Umar Al-Khattab daripada zaman dia hidup sampai zaman dia mati. Sehingga dikatakan Umar bila dia jalan mana-mana lorong, syaitan akan bertempera lagi. Dia mati pun sama juga. Siapa dia syaitan? Syiah. Sampai dah hari Syiah takkan lalu. Kalau satu pasal waktu dia pergi ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dekat makam Umar, dia akan berbalik ke arah yang lain. Kerana musuh dia sangat. Sebab tu kalau tengok dalam hadis, Nabi sebut satu hadis, la tasubbu ashabi illa biqaid. Jangan kamu mencerca sahabat-sahabat aku melainkan perkataan yang baik. Walau anfaqta mithla uhudin dhahaban ma buda balagha ahaduhum aw nasifa. Kalau sekiranya kamu sedekahkan sebesar bukit Uhud emas, nescaya kamu tak akan dapat nak menyamai seorang pun dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengkafirkan dan sebagainya. Ini di antara ideologi Syiah akidah mereka. Maka bila kita tengok kat mana ada pertumpahan darah, maka di sana ada Syiah. Di Yaman Syiah, di Syria Syiah, di Iraq Syiah, di Belakang semua dikatakan ada unsur-unsur Syiah di sana. Kekacauan ini datang daripada mereka, bermula daripada zaman selepas daripada zaman Nabi, zaman para sahabat sampai zaman Nabi. Zaman Ali, Syiah yang pertama, pelopor Syiah Abdullah bin Sabah, orang yang mula-mula sekali yang bawa imej Syiah ini, seorang munafik Abdullah bin Sabah, sehingga beliau dihalau keluar. Bahkan beliau pernah mengangkat Ali radhiyallahu anhu dengan mengatakan Ali adalah Allah. Disebabkan dia kata Ali adalah Allah, maka Ali telah buang daerah dia. Dibuang di Khurasan, dibuang di satu tempat di belah Iran sana. Daripada situ dah mereka berkembang sampai ke hari ini. Itu cerita sudah tak langsung berkaitan dalam perkara Syiah. Ini di Malaysia kita pun ramai sangat-sangat. Di Malaysia kita, di Melaka, siapa penalu pasal Semabur pasal Kedai. Kat atas tu, kebetulan saya mengajar kat tingkat 2, dia orang duduk tingkat 3. Dia ada pusat dia. Tapi kenapa kita tak boleh lawan? Memang kita dah gazetkan fatwa mengatakan Syiah itu sesat. Tapi tak boleh nak buat tindakan kerana undang-undang kita masih lagi dalam keadaan lemah. Kerana mereka boleh, bila masuk dalam mahkamah, kebiasaan kita kalah. Isu yang berlaku dalam Malaysia berkaitan tentang Syiah ni banyak kali ditimbulkan, akhir sekali terkubur. Begitu saja kita seolah-olah tak boleh nampak apa. Baik tu kalau siapa baca berkaitan dalam bab Dajjal, kalau kita buka cerita bab Dajjal, maka ciri-ciri mirip kepada Dajjal itu juga antaranya boleh dikaitkan dengan Syiah. Kalau siapa rajin membaca, sebahagian yang mengatakan Dajjal adalah mereka. Kerana ciri-ciri hukum paras datang daripada tempat di antara sungai Furat dengan sungai Dajjal dan sebagainya. Itu yang berlaku. Yang berlaku IS, iaitu yang dipimpin oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Saya teringat ada satu hadis. Hadis ini walaupun menjadi pertikaian di kalangan ulama, tapi diiyakan kepada beberapa sudut. Satu hadis yang menyebut berkaitan tentang Daesh ini, kata Nabi SAW akan lahir di sebelah timur. Akan lahir di sebelah timur satu tentera, satu kumpulan yang mana mereka membawa bendera yang berwarna hitam. Dan mereka ini iaitu orang yang mempunyai hati yang keras. Bagaimana kita tengok, dia boleh sembelih orang hidup, dia boleh bunuh orang, dia boleh potong tangan, itu suka dia orang. Kemudian waktu yang sama, kata Nabi SAW tadi, mereka ini mempunyai rambut yang panjang seakan-akan perempuan. Geng orang ni semua geng panjang. Kemudian mereka menggunakan lakab dunia. Lakab ini orang yang menggunakan nama dengan Abu. Geng-geng dia semua nama Abu mereka, Abu Bakar Al-Baghdadi. Kemudian mereka menasabkan pada tempat tinggal mereka Al-Baghdadi, Shishani. Ini antara ciri-ciri yang ada pada mereka. Kalau berada pada tempat mereka, kata Nabi SAW, apa dibuat? Maka jangan kita pedulikan, maka pada waktu tersebut buanglah senjata-senjata. Jaga kaki dan tangan kita. Jaga kaki dan tangan supaya kita tak terjebak dalam fitnah berkaitan AIS ni. Walaupun ada dakwaan yang mengatakan AIS ni adalah video-video yang dibuat untuk propaganda datang daripada Amerika, ada juga kebenaran sedikit sebanyak. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang saya ceritakan, apa yang mereka buat di Afghanistan, mereka buat benda yang sama di Amerika.
Yang keringkan benda-benda ini semua tak lain dan tak bukan iaitu apa nama Amerika yang berada terletak mustahil untuk mereka dapat dana yang begitu banyak, kelengkapan perang yang begitu hebat sehingga kuasa mereka cukup hebat. Dan kalau benar mereka itu orang yang betul-betul nak tubuhkan sebuah daulat Islam, kenapa tidak mempedulikan Palestin? Dekat dah pun. Kenapa tak pergi pun Sulam? Apa namanya kita katakan dalam jarak yang dekat. Dan kenapa dibunuh orang-orang yang seperjuangan dengan mereka? Kita ada Jabhat Nusrah, iaitu kumpulan jihad di Syria, tapi akhir sekali mereka bunuh pula kumpulan jihad Syria. Dan mereka bunuh sebahagian daripada rakyat Syria yang tak setuju dengan mereka. Sedangkan dalam Islam cukup jaga. Tidak diizinkan untuk bunuh mana-mana orang begitu-begitu saja. Sebab itu syarat orang dalam Islam, syarat Islam letakkan cukup hebat. Antaranya Allah sebut uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ini jawapan bagi orang yang mengatakan tengok orang Islam ganas, tengok IS. Itu orang Islam itu. Maka kita jawab dengan Al-Quran. Yang pertama, Allah kata diizinkan kamu berperang sekiranya kamu diperangi. Kita takkan lawan dengan orang dan tak dibenarkan kita lawan dengan sesiapa pun melainkan setelah mana kita diperangi. Yang kedua, walladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq, dan orang-orang yang dihalau keluar daripada kampung halaman mereka tanpa kebenaran. Kemudian yang ayat yang ketiga, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Siapa yang musuhi kamu hendaklah musuhi mereka sebagaimana mereka memusuhi kamu. Maknanya tak boleh kita nak memulakan permusuhan melainkan orang musuh yang terlebih dahulu memulakan permusuhan tadi. Ini kita tengok masuk terus pergi bunuh orang. Kau mengucap tak mengucap kami bunuh. Ini bukan cara Islam. Apa yang baca bagaimana Umar Al-Khattab ketika masuk ke Baitul Maqdis, dia berceramah di hadapan tentera-tentera dia dengan mengatakan, yang pertama sekali, aku larang kamu runtuhkan mana-mana tempat-tempat ibadat bukan Islam. Yang kedua, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita-wanita, dan jangan tebang pokok-pokok yang berbuah, dan jangan bunuh binatang-binatang. Kat situ nak menunjukkan keadilan kecantikan Islam. Yang ketiga, Islam sebut dalam hadis hadis, Inna Allah kataba al-hasanat ala kulli syai'. Allah telah menuliskan setiap sesuatu mesti buat dalam keadaan yang baik. Fa idza dzabhta fa ahsinul dzibha. Nak sembelih dalam keadaan baik. Fa idza qatalta fa ahsinul qitla. Nak bunuh dalam keadaan yang baik. Tak diharamkan bunuh dengan cara sembelih, potong anggota badan sebagaimana yang kita tengok. Maka itu bukan cara yang Islam anjurkan. Kita tengok kat situ pun kita dah boleh nilai. So apa stand kita sekarang, terutama kita yang ada di Malaysia ini? Yang pertama, kena ada sedikit perasaan sensitivity, prihatin kepada sahabat-sahabat kita yang ada di Syria, yang ada di Palestin, yang ada di Iraq, yang ada di Rohingya, yang ada di mana-mana tempat yang mereka itu dianiaya. Karena kata Nabi SAW, man la yahtam fi umuril muslimin laysa minhum. Siapa yang tak ada perasaan sensitivity terhadap nasib orang Islam yang lain, maka bukanlah mereka di kalangan orang Islam tersebut. Saya sebut pada 2-3 bulan yang lepas, salah satu tazkirah Jumaat di Masjid Aikro pada salah, cerita tentang banjir di Kelantan. Saya kata banjir di Kelantan sebenarnya ujian pada siapa? Ujian pada mereka yang kena banjir atau ujian pada kita? Sebenarnya ujian pada dua pihak, kepada mereka yang ada di sana, juga kita yang ada di sini. Ujian kepada kita, apa yang telah kita buat. Adakah Allah tak tanya kita? Allah akan tanya. Inna sam'a, apa yang kamu dengar, wal basara, dan apa yang kamu lihat, wal fu'ada, apa yang ada kat dalam dada kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua Allah akan tanya balik kepada kita apa yang telah kita tengok. Takkan kita tengok saja. So kurang-kurangnya boleh bantu dengan wang ringgit, bantu. Tak boleh bantu dengan wang ringgit, tak payahlah pergi berperang. Takut kita terjebak dalam bab fitnah, tapi kita bantu dengan cara bantuan-bantuan untuk pembinaan semula masyarakat dia. Yang kedua, bantu dengan cara doa yang kita doakan kepada mereka. Yang ketiga, kita katakan sekurang-kurangnya kita ambil tahu pasal apa yang berlaku kepada umat Islam. Dalam keadaan yang sama, kita jaga keutuhan kekuatan umat Islam yang ada di Malaysia. Puncanya semua disebabkan kerana tidak ada kesepakatan antara kita umat Islam sendiri, dan yang kedua kerana kita tinggalkan agama. Kita tinggalkan agama hari ini. Kenapa yang kita jadi macam tu? Kerana kita tak berpegang semua dengan agama.
Saya selalu sebut antara kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, nahnu qaumun, kami ini kaum. A'adzana Allah bil Islam. Allah muliakan kami sebab Islam. Wa ma ma'tawainaha dawali, tapi kalau kami tinggalkan Islam, kami tak suka pada Islam, azallana Allah, Allah akan hina kami. Hari ini kita jadi hina, kita jadi mundur, kita jadi dicaci, dimaki, dihina. Punca kerana bukan kerana kita nakkan Islam, tapi kerana kita tinggalkan Islam. Bila kita amalkan Islam, orang akan takut, orang akan respect, bahkan Allah akan beri rahmat. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, ataupun law anna ahlul qura amanu la fatahna 'alaihim barakatun minas sama. Kalau penduduk satu-satu kampung itu beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan keberkatan daripada langit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu secara tak langsung saya cerita apa yang berkaitan tentang umat Islam di luar negara. Walaupun cerita tak berlaku kat Malaysia, ingat kita pun tak mustahil boleh jadi yang sebab tu pegang agama semua-semua, bukan sekadar kita, kaum keluarga kita juga kita melatihkan pada majlis ilmu. Maka mudah-mudahan dengan ilmu yang kita ada menyelamatkan kita daripada suasana fitnah yang sebegitu buruk. Kerana kita tak nak jadi Islam yang jahil. Bila kita jahil, takut-takut kita pula yang jadi musuh kepada agama kita. Baik, cuma saya tak sentuh satu bab saja berkaitan tentang hadis-hadis palsu, yang tu mungkin pada masa yang lain. Ada masa ini pun satu benda yang hari ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Sebab itu al-mar'u ma'a qali. Seseorang dia akan berada dengan orang yang dia suka. Falyatul ahad may qalilahu. Tengoklah pada orang yang dia suka tu siapa orang yang dia suka. Tengok pada orang yang kita berkawan, yang kita ambil ilmu tu daripada siapa. Sebab tu agak tengok juga. Hari ni trend saya tengok di Melaka ni, antara ni trend kita main tangkap muat saja. Boleh ceramah, okey, jalan. Tengok ada kawan ni kebetulan ada salah silap dengan Nabi sikit, Habib semua dia buat masuk. Habib ni mana boleh. Kadang-kadang kita cek Habib tu mengaji sekolah pondok pun tak habis. Sebab dia Habib panggil Pak Habib ni bercakap. Ada satu tempat Pak Habib yang kita kebetulan saya cek saja, bukan nak bersangka buruk. Tapi kadang-kadang bila kita cek bagi tajuk yang cukup penting, ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Kita tengok didikan Pak Habib ni, dia ni didikan macam pun tadi pula dengan tajuk yang dia nak cakap. Ini yang kadang-kadang bila datang apa ni cerita benda yang pelik-pelik, ni kena hati-hati dalam bab ni. Tapi kalau datang Habib macam Habib Ali dan Al-Habidin, orang yang ilmu yang mantap, tak ada masalah. Datang Habib-Habib yang kita dah dari sudut, orang yang ada ilmu, kita muliakan seseorang bukan disebabkan keturunan semata-mata, tapi dimuliakan sebab ilmu. Kalau kita ambil dengan asas ilmu, siapa pun yang bercakap, maka dia takkan lari daripada apa yang dikehendaki oleh Islam. Tapi kalau bercakap atas dasar pada sentimen puak, disebabkan sokongan, disebabkan ta'assub kepada firqah, tarekat dan sebagainya, yang ini bahaya. Sebab banyak datang dalam masyarakat kita. Cerita saya di Kedah, tiba-tiba seorang ustaz kata, tuan-tuan kita orang Kedah rasa bangga. Kenapa bangga? Sebab di Kedah ni, Gunung Jerai ni pernah dikatakan Nabi Adam waktu dia mula-mula turun kat Gunung Jerai ni dia turun. Kita cerita apa lagi? Dia kata tuan-tuan tahu Fir'aun, mayat Fir'aun tu diawet sampai ke hari ni kita dapat tengok. Daripada mana tempat pengawet itu? Daripada Kapur Barus. Kapur Barus datang daripada mana? Daripada Yan. Yan tu kampung saya. Kita orang Yan patut rasa bangga. Sebab Kapur Barus datang buat cerita yang pelik-pelik. Orang yang datang lagi, hebat seronoknya kami jadi orang Kedah. Tariq bin Ziyad seorang panglima yang hebat, yang membuka bandar, yang membuka Sepanyol, yang menawar Sepanyol tersebut. Dia membawa bersama-sama dengan dia 600 kapal. Tuan-tuan tahu kapal tu daripada mana? Kayu yang buat kapal. Kayu yang buat kapal tu datang daripada kayu kayan Gunung Jerai di Kedah. Tu dia. Jenuh kita. Ini yang kalau mudah-mudahan macam tu, batu kena pastikan terlebih dahulu. Saya in kunta 'alal haqq fa'ti bidalil. Kalau kamu benar, apa dalil kamu? Kita tak nak hanya sekadar bercakap. Pandangan, katakan pandangan. Kalau dalil, sebutkan dalilnya supaya kita takut, kita tak tersesat disebabkan kita silap ambil ilmu. Hari ini banyak orang bercakap, orang jahil bercakap. Salah satunya, saya tamatkan ceramah saya dengan satu hadis Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi la wasallam. yahdidul alim intiza'an yabtadi'ahu bil ibad. Allah tak akan cabut ilmu tadi dengan cara dicabut keluar daripada dada seorang hamba. Walakin yahdidul alim bi khadhil ulama, tetapi dicabut ilmu tadi dengan cara dimatikan para alim ulama yang hebat. Hatta idza lam yujad aliman, sehingga tak ada lagi orang yang alim, ittaqadhan nasa ru'asa al-juhala, manusia akan ambil orang-orang yang jahil jadi ketua, pemimpin, tempat bertanya bagi mereka. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmi, ditanya kepada mereka dan mereka mengeluarkan fatwa. Fadhallu wa adallu, sesat mereka dan sesat juga orang yang menerima fatwa. Di mana pernah berlaku, saya sampai gede kepala nak bergaduh pun bahawa ada seorang ustaz ikut saya. Ustaz ikut kami buat majlis korban. Saya pun tanya berapa ekor lembu korban? 10 ekor. Alhamdulillah bagus, banyak dulu. Ustaz, 9 ekor kami punya, seekor kami korban untuk Nabi. Saya kata korban untuk Nabi. Mana pula korban untuk Nabi? Saya tanya dia, apa yang kata boleh korban untuk Nabi? Dia kata, saya tak nak cakap lebih-lebih lah. Ustaz kena tanya orang yang alim. Saya pun cakap, saya tak alim, tapi saya boleh rujuk. Kat rumah saya macam-macam kitab ada untuk saya nak rujuk. Cuba sebut kat mana kitab yang dia ambil. Dia kata boleh korban untuk Nabi. Dia pun kata, tak apalah, nanti saya tanya orang yang alim tu. Saya ikut mana-mana orang yang alim pun, kami akan ikut. Dia pun bawa datang dalil. Bila dalil yang kita cek, dalil itu dalil yang dia faham, salah faham pada dalil tersebut, menyebabkan mereka buat benda-benda yang kadang-kadang tak perlu kita buat. Ini yang benda-benda yang bahaya dalam masyarakat kita, yang kadang-kadang bila kita tak cek betul-betul, kita takut kita tersilap. Silap apa? Rugi saja. Bagaimana kata Nabi, kami berapa ramai orang buat ibadat tapi kosong mata. Sebab apa? Sebab mereka dalam perkara ibadat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita bersama. Segala yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan datang dari diri saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.